Assalamualaikum geng. Mungkin korang tak sedar ataupun sedar ada beberapa haiwan yang ada dalam Malaysia ni diancam kepupusan. So ini adalah 10 haiwan yang ada dalam Malaysia yang diancam kepupusan. Jom kita tengok sama-sama. Yang ke-10 kita ada gajah pygmy Borneo atau lebih dikenali sebagai gajah kerdil Borneo. So ia merupakan subspesies terkecil di dunia dan boleh dijumpai di timur Sabah dan utara Kalimantan. So ia merupakan spesies yang sangat kecil lah. Sebenarnya merupakan spesies gajah yang sangat kecil dekat dunia. Dan kalau korang nak kenal pasti gajah ni, ia mempunyai ekor yang sangat panjang hingga mencecah ke tanah dan gadingnya lebih tegak sedikit berbanding gajah yang lain. Yang ke-9, tapir Malayan. So tapir Malayan ni warna dia ada dua sahaja color dia, iaitu warna hitam dan warna putih. So warna ni memang sangat sesuai lah untuk tapir ni menyorok dekat kawasan hutan lah. Dan tapir ni dikatakan sangat laju, dia lari sangat laju dan memang susah lah untuk pemangsa untuk tangkap dia. Maksudnya kalau ada harimau dan sebagainya susah nak tangkap, tetapi dia mungkin mudah ditangkap kerana ada lah manusia kan nak tangkap dia kan. Kebanyakannya kata zaman sekarang ni orang memburu tapir Malayan ni. Kalau korang perasan ada video-video yang viral, tapir Malayan ni masuk dalam rumah, masuk dalam kawasan-kawasan perumahan lah, sebab mungkin dia lari pada habitat asal dia, kena tebang dan sebagainya, dia lari kepada kawasan manusia ni lah. Yang ke-8 kita ada kambing gurun. So kambing gurun ni selalunya hidup dekat kawasan bukit yang berbatu, dan dorang kata dia diburu bagi mendapatkan dagingnya. Dan ada yang kata kambing ini diburu untuk mendapatkan minyak yang berkualiti. Maksudnya daripada daging kambing tu dapat ada satu minyak yang dihasilkan, tetapi tidak dapat dijelaskan secara saintifik. Mungkin dorang saja guna guna ayat tu untuk menidakkan dorang punya pemburuan lah. Maksudnya dorang saja cakap ada kegunaan dari segi minyak, padahal tak ada pun, just dorang nak ambil daging dan adalah kegunaan lain daripada kambing tu. Yang ke-7 kita ada penyu. So penyu ni selalunya pupus disebabkan manusia sendirilah. Antaranya dia terkena kipas bot, dia terkena jaring atau pukat manusia yang manusia buat untuk ikan, tetapi dia ialah tersangkut sekali dan mati kering kat situ. Dan ada banyak-banyak kes dia termakan straw, termakan plastik, tersumbat dan menyebabkan kematian. Dan ramai antara dekat Malaysia ni diorang buat jualan telur secara haram lah. Maksudnya diorang cari tempat telur-telur ni bertelur, diorang tengok, diorang perhatikan, bila diorang dah jumpa, diorang ambil telur tu secara haram dan diorang pergi jual. So itu akan memang merosakkan lah habitat penyu ni dan boleh menyebabkan kepupusan suatu hari nanti jika tidak dikawal. Yang ke-6 kita ada ungka tangan putih. Ungka tangan putih ni diburu untuk dorang makan dagingnya, dan dikatakan dorang ambil anaknya. Kalau ada anak-anak kecil kan, dorang ambil untuk dijadikan haiwan peliharaan, sebab kan kira kecil-kecil tu kan comel. Dan kehilangan besar untuk dorang ni pupus adalah disebabkan habitatnya jugalah. Hutan dekat Asia Tenggara ni semakin ditebang untuk dijadikan rumah, untuk dijadikan kawasan industri. So habitat asalnya telah dikacau dan menyebabkan mereka ni semakin berkurang sebab diorang punya rumah tu dah hancur oleh tangan manusia. Yang kelima kita ada kancil, atau korang pernah tengok kan dekat cerita yang dulu-dulu, iaitu cerita pada zaman dahulu kan. Kancil ni seekor haiwan yang sangat pintar. So kancil ni kalau korang tengok secara gambaran kan, nampak je kecil. Maksudnya kalau korang tengok depan-depan, dia lagi kecil daripada apa yang korang gambar kan. Kalau korang nak tengok, korang boleh pergilah kat zoo berdekatan korang. So kancil ni dia hanya memakan buah dan sayuran, dan yang boleh ditemui kancil ni boleh ditemui kat Malaysia ni, dekat Borneo dan Indonesia. So kancil ni selalunya diburulah oleh pemburu-pemburu dekat luar sana, selalunya pemburu haram, untuk mendapatkan dagingnya. Yang keempat kita ada orangutan. So orangutan ni boleh ditemui di Pulau Borneo dan Sumatera. Orangutan ni antara haiwan yang paling bijak dekat dunia ni. Diorang ni boleh hanya menggunakan kayu dan daun untuk membina sarang mereka sendiri, iaitu rumah lah. Diorang macam manusia, tetapi diorang ni retilah sikit-sikit nak buat
dia punya bumbung dan sebagainya, hanya menggunakan kayu dan daun. So orangutan ni dia musnah disebabkan habitatnya juga dikacau oleh manusia lah. Hutan-hutan kat Malaysia ni dijadikan ambil kayu balak dan sebagainya, dan dikatakan orangutan ni juga boleh berkomunikasi dengan manusia dengan baik, tetapi bukan menggunakan percakapan, tetapi diorang menggunakan bahasa isyarat. Kalau korang pernah tengok video-video yang viral kan, orangutan ni cuba menyampaikan sesuatu kepada penjaganya, kepada manusia, dan ada tempat pemeliharaan yang mengawal habitatnya orangutan ni. Antaranya ialah pusat pemeliharaan orangutan di Sepilor. So kalau korang nak tengok orangutan, boleh korang pergi kat sana. Yang ketiga, kita ada burung botak upih. So burung botak upih ni boleh ditemui di Kuala Gula, daerah Kerian, Perak, yang menjadikannya habitatnya, maksudnya burung ni jadikan habitatnya dekat sana. Dan dikatakan sejak 1980 ada orang pemerhatian dilakukan terhadap burung ni, populasinya semakin menurun sehingga kini, dan mungkin akan datang kita tak akan nampak dah burung botak upih ni untuk kita lihat. Yang kedua, kita ada harimau Melaya. Ia merupakan subspesies harimau belang yang masih wujud dekat dunia ni, dan hanya ada di semenanjung Malaysia. So haiwan karnivor ni diorang ni duduk bersendirian, kecuali diorang ni ada proses mengawan. Maksudnya kalau mengawan akan ada 2 ekor dan ada anak kecil. Maksudnya dia akan jagalah anak kecil ni, dan proses mengawan bagi harimau Melaya ni berlaku sepanjang tahun, dan proses tu hanya mengeluarkan 2 ke 3 ekor anak untuk setahun. Memang sikit lah, dan jika diburu dan tak sempat nak melakukan, nak mengeluarkan proses mengawan tu kan, jika kerap diburu oleh manusia buru dia sebab nak dapatkan dia punya kulit lah, terutamanya untuk dijadikan baju, beg dan sebagainya, kerana kualiti yang ada pada kulit harimau ni. Tetapi semakin menurun disebabkan orang buru dia sebab benda tu. Dia dah sikit, lepas tu orang buru lagi, tak sempat nak untuk ganti generasi yang akan datang. Maksudnya tak sempat nak mengawan untuk melahirkan generasi akan datang, dah diburu. So, dan ada yang kalau korang pernah tengok kan, dia keluar pada hutan, masuk highway, kena langgar dan sebagainya. So itu antara jugalah sebab harimau Melaya ni pupus. Yang pertama, haiwan yang sangat-sangat terancam, diancam kepupusan dekat Malaysia ni ialah seladang. So kalau 10 atau 20 tahun yang lalu, mungkin korang boleh senang lah nak tengok seladang ni dekat mana-mana. Tetapi sehingga kini diorang punya populasi seladang ni semakin kurang, dan korang memang sukar lah untuk jumpa, kecuali korang pergi zoo negara, zoo Taipei kan, zoo yang famous, mungkin korang akan nampak seladang ni. Tapi disebabkan populasi dia semakin kurang, kalau korang nak tengok dekat hutan atau korang pergi hutan dan sebagainya, memang korang tak akan nampak dah seladang ni, sebab semakin hari semakin populasi dia semakin berkurang disebabkan antaranya pemburuan haram. So korang rasa haiwan apa lagi yang semakin pupus dekat Malaysia ni? Korang boleh bagi tahu dekat ruang komen. Mana tahu saya dapat informasi baru, korang komen kat ruang komen ni. Lepas tu kalau korang ada fakta menarik atau info-info yang menarik nak saya ceritakan, nak buat video untuk video-video akan datang, korang bagi tahu juga dekat ruangan komen. Saya Nasiruddin Nur Zaini, kita jumpa di video akan datang. Assalamualaikum. Bye bye.